Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid At-Taqwa serta ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala dengan limpahan kurniaan nikmat diberikan kepada kita kesempatan setelah mana kita dapat berbuka puasa dan solat fardu maghrib berjemaah, duduk seketika dalam keadaan berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan sementara kita nak menantikan azan Isya, maka kita duduk seketika untuk sama-sama kita menekuni akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ibarat nak berperang tapi senjata tak ada. Gitu keadaan. Saya punya kitab tertinggal kat Masjid Al-Hikmah tadi, tempat rosterumnya lah. Saya pun tak perasan. Dah sampai sini alamak ai. Sampai terus berbuka puasa. Maka dalam hati bertawakallah. Ustaz Hafiz pun kata, Abang Awam pun kata, nama pun tazkirah lah. Apa yang terfikir kita nak sebut, kita sebutlah. Mujur 20 minit. Kalau kena 1 jam tak terkial-kial kita. Tapi Alhamdulillah, bila melihat wajah abang-abang yang ada kat depan haji-haji ni, nampak macam tenang sikit lah. Pasal mungkin wajahnya ada nur lah. Orang masjid Kampung Jeram Masjid ni lah, Masya Allah. Rupanya saya banyak agak dah masuk masjid ni, cuma lupa kadang-kadang. Baiklah, Alhamdulillah, diam tak diam kita berada di pertengahan fasa yang ketiga, Itsqu minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita teramat-amat dambakan, dibebaskan daripada api neraka Allah Taala. Bahkan nama kita ni tak ada list di kalangan penghuni neraka. Kita mengharapkan kita ini ahli syurga, kerana ada satu syurga yang Allah Ta'ala khususkan untuk kita di kalangan orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannah baban, sesungguhnya di dalam syurga ini ada satu pintu. Yuqala lahu Rayyan, nama pintu tersebut adalah Rayyan. La yadkhuluha illa sha'imun, tak akan masuk akan pintu tersebut kecuali di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang berpuasa, yang mendapat pangkat darjat at-taqwa. Itu sebab di 10 malam terakhir ini kita mengharapkan agar syurga ini merindui kita. Kerana kita merasakan kita ada cukup package di dalam bulan Ramadan untuk kita ini layak dirindui oleh syurga. Kerana syurga merindui akan orang-orang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata
Mushtaqatun ila arba'atun nafar, sesungguhnya syurga ini merindui ke atas 4 golongan manusia. Kita cek, adakah keempat-empat ni kita ada, ataupun paling tidak daripada 4 itu kita ada 3. Kalau tak 3 ada 2, kalau tak 2 ada 1 pun jadilah. Yang penting kita mengharapkan kita ini dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kata baginda, talil Quran. Talil Quran di kalangan orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Tu dia ada nampak tak kitab tertinggal kat masjid? Ada? Tak perasan dia pun tak tahu cerita. Tadi call dia, mungkin dia dah berbuka puasa. Tak buka puasa lagi masa tu. Tak apalah, kira on lah. Yang pertamanya talil Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Kitalah insya-Allah. Cuma tahun ni saya agak berbeza dengan tahun yang lepas dari sepada sudut membaca Al-Quran. Tahun lepas alhamdulillah saya dapat sebulan 4 kali khatam, seminggu sekali. Pasal yang lepas PKP sepenuhnya. Di PKP yang kita tak boleh nak ke mana-mana, jadi duduk kat rumah je kan. Seingat saya paling jauh ke dapur dapat 4. Yang ni saya duk cuba. Susah juga tuan-tuan ni. Lagi kita bekerja. Tetapi perlu kekuatan insya-Allah. Talil Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran insya-Allah. Yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mut'imul ji'an, orang yang bagi makan ketika mana lapar. Hari ni kita makan special. Hari ni kita dihidangkan asam pedas ikan apa bang? Ikan tongkol asam pedas ikan tongkol, masya-Allah. Lepas tu ada pula nasi biryani. Saya bila nampak asam pedas, biryani macam tak berapa nak pandang lah. Mungkin dibesarkan dengan asam pedas lah. Berantu dengan asam pedas. Nampak asam pedas, yang lain tak berapa nak nampak. Jadi kita doakan orang yang mut'imul di'an, yang sedekahkan untuk berbuka puasa ni, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya sebesar-besar ganjaran lah. Dilimpah kurniakan rezeki. Siapa yang sponsor? Macam abang Awang je, tengok senyum je lain macam je kan. Tengok kereta dia berbonet-bonet je untung dapat nikmat sebegitu. Saya pun jadi kelang kabut tertinggal kitab pasal saya nak kejar. Saya ada order nasi Arab tadi untuk nak diagih-agihkan. Tadi agih tempat madrasah, bagi kat surau tu yang kelang kabut sikit, tertinggal kitab ni. Baiklah, mut'imul ji'an, kita memberi makan ketika mana orang lapar. Yang ketiga, hafizul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan daripada kata-kata yang tak sebaik mungkin. Jaga kata-kata. Terkadang saya ngajar sekolah rendah, kan budak-budak ni tak kira, macam nampak tak puasa, dia punya ligat Ramadan dengan luar Ramadan lebih kurang je. Jadi bila nak amati hafizul lisan, jaga pertuturan, nak marah ni jadi macam takut-takut. Budak pun jadi pelik, ustaz kenapa tak marah, itu nakal tu. Puasa. Sampai tahap begitu. Biasanya kan kalau kita nak berlatih orang yang tak berapa nak peramah cakap kan, so ngajar sekolah rendah, confirm akan jadi peramah seperamah-peramahnya berdepan dengan budak-budak. Dengar budak-budak ni. Yang keempat, saum fi Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Baiklah, insya-Allah kita dah hujung-hujung ini. Ustaz Rashidin pun ada. Time kita tak ada senjata, ramai pula ustaz kat depan ni, menyebabkan kita gabrah lagi lah. Lainlah kita ada kitab ni. Ada saya nak tarik dia ke sini, saya duduk kat bawah. Baiklah, kita tinggal beberapa hari lagi untuk kita meninggalkan Ramadan. Setentunya kata ulama, kita dah nampak KPI kita, tanda-tanda kita ini dapat takwa ataupun tidak. La'allakum tattaqun. Terkadang ulama mengatakan masuk 10 malam terakhir kita dah nampak dia punya aura. Apatah lagi setelah mana kita di luar Ramadan, di situlah ada bentuk-bentuk perubahan. Itu sebab antara yang disebutkan oleh ulama, antara perubahan yang orang-orang beriman rasai, kita akan rasailah. Sebagai satu tanda kita ini dapat takwa,
antara yang pertamanya ziyadatul khasyah, bertambah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bertambah rasa takut. Takut apatah lagi bila kita memikirkan tentang akhir. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maka takutlah kamu kepada Allah Ta'ala bila kamu memikirkan tentang hari-hari akhirat, terutamanya daripada sudut persiapan kita nak berdepan dengan suasana-suasana hari akhirat. Itu sebab ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Ruwaha. Disebutkan Abdullah bin Ruwaha ni dia baru saja pengantin barulah. Baru saja pengantin baru. Biasalah orang pengantin baru dia ada satu istilah dinamakan malam pertama. Malam pertama. Adakah kita ni boleh lagi nak merasai malam pertama? Tak ada masalah. Kita tambah seorang lagi. Rasalah malam pertama. Saya, prinsip saya, selagi mana Ustaz Rashidin tak kahwin dua, saya tak kahwin. Tu je lah. Kena dia. Dia dua-dua dia dengan Ustaz Zakaria. Ustaz Rashidin, Ustaz Zakaria, sekali dia tak kahwin, memang tak tu lah. Kalau dua-dua kahwin, fikir dua kali lah. Banyak halangan-halangannya tuan-tuan. Baiklah, bertambah rasa ketakutan kepada Allah Ta'ala. Jadi sahabat yang bernama Abdullah bin Ruwaha dia baru kahwin. Disebutkan ketika mana dia masuk ke bilik, al-maklumlah malam pertama. Jadi isterinya dah nantikanlah di tempat pembaringan. Dikatakan dia sempat untuk kemas-kemas sikit bilik lah. Jadi disebutkan ketika mana dia kemas, dia nampak ayat Quran macam terbuka, maka dia nak tutup lah. Maka dia terbaca akan salah satu ayat yang terpandang. Dia terpandang salah satu ayat yang berbunyi wa im minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayat ni berkaitan tentang sesungguhnya semua manusia ini akan melalui titian sirat. Tak ada yang terlepas. Semua akan melalui titian sirat, sama ada laju ke pelan ke. Kerana itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika mana Abdullah ibn Ruwaha radhiyallahu ta'ala anhu diterbaca akan ayat ni, menggigil tubuh badannya, rasa takut. Dan akhirnya direbah sampai tahap dia teringatkan akan akhirat. Sedangkan bini dia tunggu. Agak-agak kalau kita tuan-tuan lalui suasana macam itu, macam tuan-tuan silap-silap tak sempat nak jengah Quran tuan-tuan, masuk bilik terjun katil terus. Itu kalau kita lah. Ini sempat dia baca salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia ini bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ziyatul khasyah, tambah rasa takut. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita akan merasai suasana. Dah rasa dah 10 malam ini terakhir, rasa bertambah takut, rasa macam kurang je amalan kita. Lagi-lagi bagaimana kita punya harta bekalan kita di akhirat nanti. Yang kedua, kata ulama, antara tanda-tanda seseorang yang mendapat taqwa iaitu penambahan at-ta'ah wal ibadah wal istiqamah. Bertambah ketaatan, ibadah dan istiqamah. Itu yang penting. Yang ketiganya, tanziyatul qalb anizunub. Sentiasa nak memikirkan bagaimana cara nak membersihkan kekotoran ataupun noda-noda yang ada dalam hati. Ini itu sebab Rasulullah nyatakan al-qulub tasadda, hati manusia ini sentiasa berkarat. Kama tasadda al-hadid idza asabal al-ma, sebagaimana karatnya seketul besi bila tertimpa ke atasnya air. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana wama jila'uha, bagaimana kami nak bersihkan noda-noda yang melekat dalam hati kami, yang kami pun tak tahu sebanyak mana kekotoran yang melekat dalam hati kami ini. Kata Nabi, amalkan dua perkara untuk nak tenangkan, nak bersihkan hati kita ni, nak gilap hati kitanya. Pertama, kata Nabi, bitilawatul Quran, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, kasratu zikrul maut, memperbanyakkan ingat mati. Itu sebab Sayyidina Said Qutub memaknakan takwa tu
Dia memaknakan takwa itu iaitu dia ini menjaga dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan azab ni ada tengah-tengah. Itu sebab ada seorang Imam Haramain lah, ni hebat. Kita biasa dengar cerita ini, namanya Imam Abu Juwaini, Abu Muhammad Al-Juwaini. Dia ini Imam Haramain. Satu ketika Imam Juwaini ni ketika mana dia mengajar lah, bawa tu ramai anak muridnya, tiba-tiba dia terlupa kat mana dia letak pen dia. Sedangkan pennya dia letakkan kat telinga kan. Dia duk cari-cari sampai sedikit dia beremosi lah. Maka anak muridnya kata, wahai tuan guru, pennya ada kat sini, pena ada kat sini. Maka dia ambil dalam keadaan dia pun termenung seketika, dan dia menangis. Dia mengatakan, ini mungkin salah satu air susu yang ayah aku tak sempat nak keluarkan semuanya, menyebabkan aku ini jadi sedikit marah dan sedikit lupa. Maka dia pun ceritakan, ni ayahnya Abu Muhammad, seorang syekh besar lah. Dikatakan seharian dia ini suka duduk dalam majlis ilmu, dan dia mencatat apa-apa dia punya intipati lah kuliah, intipati, dan dikatakan setiap tu diperbanyakkan, dia jual, dan dia menjadi seorang syekh yang hebat sampai tahap cinta dia ini kepada ilmu ni, dia ni terlupa nak kahwin. Bukan dia tak nak kahwin, pasal dia bimbang, dia bimbang takut-takut bakal isteri yang dia nak ketemukan tu tak menepati. Sedangkan kat kampung desa dia ramai anak-anak gadis, tetapi dia ni Allah Ta'ala berikan sedikit kekasyafan lah. Tengok antara ciri wanita-wanita yang terbaik. Dia tengok wanita kat desa ni macam tak berapa nak okey lah. Sebab dia kahwin fikirkan tentang zuriat, tu je. Fikirkan tentang zuriat. Maka satu ketika Imam Al-Juwaini ni, dia pergi ke pekan. Kebetulan di pekan tu ada orang jual orang. Sekarang kita jarang jumpa orang jual hamba lah. Bila dia tengok, dia dekati ada seorang hamba perempuan yang berkulit hitam. Dia duk tengok je perempuan tersebut, dia rasa terpikat. Dia kasyaf, dia tengok, ini kalau nak dijadikan isteri ni teramat sesuai, isteri yang soleha, tapi berkulit hitam. Agak-agak kalau abang awang nampak macam itu, agak-agak enggak tak perempuan berkulit hitam, fikir dua kali juga. Tapi dia tak, bukan tengok kehitaman, dia tengok bersihnya hati kat dalam tu. Dia tengok, ish, ini dia boleh jadikan isteri yang baik dan dapat zuriat yang terbaik. Akhirnya dia beli wanita tersebut dan dia kahwin. Masya Allah, dia beli dan dia kahwin. Maka diringkaskan cerita, bila dia berkahwin, akhirnya dia memiliki anak lah, dapat baby. Seronok tuan-tuan ada baby ni. Saya umur dah 40 lebih rasa baby, ada baby di lain lah. Ketika mana umur kita 20 lebih dapat baby kan, rupanya dah berusia ni, dia punya pelukan, insya-Allah, dia punya aura. Jadi dipesan setiap kali kalau dia keluar, saya bagi semangat lah untuk tambah baby lagi kan, nak tambah umat Nabi. Kita nak akhir zaman, tambahlah. Ini duk ikat je melampau no. Baiklah. Jadi Imam Abu Muhammad Al-Juwaini setiap kali dia pesan, dia nak keluar, dia akan pesan kepada isterinya, wahai isteriku, jaga anak kita baik-baik. Abang tak redha apa-apa jua makanan ataupun minuman yang haram ataupun syubhat masuk ke dalam perut anak kita. Abang tak redha. Ini bapa Abu Muhammad lah. Abang tak redha. Abang sanggup kalau anak kita mati daripada dibiarkan makan benda-benda yang haram. Dahsyat. Jadi dia setiap kali dia nak pergi, dia duk pesan. Maka satu ketika dia pergi, dia bermusafir agak jauh sikit lah, mungkin dia jadi lewat balik. Allah Ta'ala uji ke atas bini dia. Pada malam tersebut, bininya susu kering, air susu tak ada.
menyebabkan anak dia ni menangis kelaparan. Air susu tak ada. Jadi sepanjang malam menangis. Mujur dia ada jiran yang baik. Jiran tu pun bertandang tengok pasal apa. Oh, anak awak ni kelaparan, haus. Ya betul, saya tahu sebab air susu tak ada. Meh bawa sini, biar saya susukan. Dia pun susukan. Akhirnya bayi tersebut dalam keadaan kekenyangan dan tertidur. Dia ucapkan terima kasih kepada jiran yang baik. Maka jiran pun pulang dan suaminya pun pulang. Bila Imam Juwaini dia duduk pulang, isterinya pun habarkan tentang apa yang berlaku semalaman. Anak kita menangis pasal kelaparan, tak ada air susu. Mujur bang, kita ada jiran yang baik, diberikan air susu dia lah. Bila Abu Muhammad Al-Juwaini ini didengarkan tentang itu, bergegas dicari anak dia yang sedang tidur. Katakan anaknya dalam buaian, ditangkap anaknya, ditonggingkan anaknya, kaki dia pegang, kepala kat bawah, dia duduk juluk, nak keluarkan balik susu yang ada tu. Masya Allah. Bila itu berlaku, jadi bini dia terpanjat. Apa salah saya? Kan abang dah pesan, abang tak redha kalau anak kita ni dimasuki unsur-unsur yang syubhat ataupun haram. Abang dah pesan banyak kali, kenapa ini berlaku? Mana bini dia katakan, apa yang haram? Kan jiran kita ini baik. Ya betul, jiran baik, tetapi suaminya mendapat satu bentuk upah dalam bentuk syubhah. Apa bentuk syubhahnya? Suaminya bekerja sebagai mengupah menjaga kambing, jaga kambing. Satu ketika suami dia ini terlalai menjaga kambing, terlalai, mungkin dia terlelap ataupun terlalai, menyebabkan kambing tu dia duduk meragut rumput orang lain, tanaman orang lain, kerana kelalaian dia. Maka akhirnya dia dapat upah menjaga kambing daripada unsur yang tak betul lah, yang syubhah. Sampai tara begitu dia fikir. Agak-agak kita ni tuan-tuan, bagaimana hari ni suasana nak jaga anak, daripada sudut pemakan yang syubhah. Allah, anak-anak kita ni terkadang makan pelik-pelik. Baru ni saya nampak dia makan Maggi Korea, dia kata. Dia kata dia makan Maggi Korea. Saya duk check, ini ada halal ke tak? Tengok kat plastik tak ada halal. Dia kata kat kotak tu ada halal. Kita cakap tak boleh. Ustaz pun makan juga Maggi ni. Dia gunakan ustaz makan Maggi ni pun payah juga. Maggi yang pedas gila. Saya pernah terasa, ya Allah, dia punya pedas tu. Dia jadi makanan Korea dia jadi begitu. Kita jadi bimbang suasana tersebut. Bila dia kata ada tulis halal kat kotak tu, wallahu ta'ala alam lah. Kita pun bersangka baik. Nak menunjukkan kepada kita sampai tahap betapanya mereka menjadikan takwa tu yang dapat membentengi diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila Sayyidina Umar Al-Khattab ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, engkau maklumkan kepada aku apakah itu takwa? Maka Sayyidina Ubay mengatakan, ya Amirul Mukminin, cuba engkau bayangkan engkau berjalan di satu jalan yang ada pada jalan tersebut duri-duri yang tajam. Apa yang engkau akan lakukan? Sayyidina Umar mengatakan, aku akan pastikan aku berjalan dalam keadaan benar-benar berhati-hati, jangan sampai aku terpijak akan duri yang tajam tersebut. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Itu sebab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara hasil KPI kita ini satu bentuk, iaitu tanziyatul qalb anizunub. Sentiasa kita berusaha nak membersihkan kekotoran-kekotoran ataupun noda-noda yang melekat dalam hati kita, dengan cara antara yang Nabi sebutkan, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan banyak ingat mati, insya-Allah. Tadi dah azan, akhirnya azan juga, insya-Allah. Akhirnya selesai. Saya duk sembahyang tadi, apa aku nak cerita ni? Itu yang masalahnya, kalau kita nak bagi cerana terikat dengan kitab, ni masalahnya. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita ini Allah Ta'ala berkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhum minna mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala siyamina wa qiyamina warzuqna lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.